Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak pelajar. Cikgu doakan anak pelajar semua berada dalam keadaan sihat dan kita semua terhindar dari wabak COVID-19. Sebelum kita pergi lebih lanjut, cikgu kenalkan diri cikgu. Nama cikgu Mas Ayu Meti Muhammad dari SMK Kubang Krian, Kota Baru, Kelantan. Untuk kali ini, pelajar akan didedahkan dengan tajuk pemakanan iaitu Unit 2 Tingkatan 3 Pendidikan Kesihatan, iaitu pengambilan kalori dalam program ikhlas bagi Negeri Kelantan, khususnya untuk mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Di akhir pembelajaran, pelajar dapat memerihal keperluan harian kalori seharian mengikut kumpulan umur, jantina, aktiviti fizikal dan fisiologi. Menghuraikan keperluan pengambilan kalori berdasarkan aktiviti harian, menilai pengambilan kalori seharian dan merancang menu makanan seimbang mengikut keperluan kalori. Sebut pasal makan, tiba-tiba rasa lapar. Tapi sebelum kita makan atau ambil apa jua jenis makanan, kita hendaklah tahu apakah makanan yang sihat dan sesuai untuk kita. Selalu kita dengar sihat sahaja. Tapi kali ini kita dengar makanan yang sesuai untuk kita. Apa yang dimaksudkan dengan sesuai? Jom kita belajar bersama-sama dengan cikgu. Tahukah pelajar definisi pemakanan? Pemakanan ialah tabiat memilih makanan yang hendak dimakan dengan tujuan memperbaiki dan mengekalkan kesihatan. Keperluan makanan berbeza pada setiap peringkat kehidupan. Contohnya, pengambilan makanan pada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua dan pastinya berbeza mengikut perkembangan mereka. Dalam kehidupan kita bekerja, kita bersukan, kita melakukan pelbagai aktiviti. Semua ini memerlukan penggunaan tenaga. Tapi dari manakah tenaga ini terhasil? Tenaga itu terhasil daripada makanan yang kita ambil. Terdapat 5 jenis kumpulan makanan yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mengikut buku panduan RNR iaitu Recommended Nutrient Intake bagi remaja lelaki dan perempuan yang berumur 13 hingga 15 tahun. Pada tahap ini, remaja digalakkan mempelbagaikan jenis makanan mengikut kumpulan makanan. Kita tengok 5 kumpulan makanan itu. Kumpulan 1 terdiri daripada bijirin, hasil bijirin dan ubi-ubian. Contoh makanannya ialah nasi, mi dan roti. Pada peringkat ini, remaja perlu mengambil pengambilan makanan ini secukupnya untuk mengekalkan tenaga. Bagi kumpulan 2, ia terdiri pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Kumpulan makan ini sangat penting kepada remaja kerana ianya mempunyai kandungan serat yang tinggi serta mampu mencegah dan meningkatkan daya tahan badan. Kumpulan 3 iaitu ikan, ayam, daging dan kekacang. Remaja disarankan mengambil makanan dalam kumpulan ini secara sederhana. Ini kerana kandungan lemak tebu terutama dalam daging tidak baik untuk kesihatan. Apabila berlebihan, kadar kolesterol akan meningkat. Manakala kumpulan 4, susu dan hasil tinusu. Susu kaya dengan sumber vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Susu juga mempunyai kandungan kalsium yang tinggi untuk menjadikan tulang dan gigi yang sihat. Dan akhir sekali, untuk kumpulan kelima, ianya terdiri daripada minyak, lemak dan gula. Bagi peringkat remaja yang berumur 13 hingga 15 tahun, mereka digalakkan untuk mengurangkan pengambilan makanan jenis ini. Berikut adalah contoh piramid yang menunjukkan 5 kumpulan makanan yang telah cikgu jelaskan sebentar tadi. Jadi, pelajar bolehlah merujuk piramid makanan ini sebagai panduan untuk memilih menu makanan yang sihat mengikut diet yang seimbang. Baiklah pelajar, apakah sebenarnya itu kalori? Kalori ialah tenaga yang diperolehi oleh kita dalam pemakanan seharian. Setiap makanan mempunyai nilai kalori yang berbeza. Kandungan kalori dalam makanan bergantung kepada kandungan karbohidrat, protein dan lemak. Berikut ialah pengiraan nilai kalori. 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 4
kalori. 1 gram protein bersamaan dengan 4 kalori dan 1 gram lemak bersamaan dengan 9 kalori. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah kalori yang diambil. Faktor pertama ialah umur. Semakin meningkat umur, maka semakin kurang pengambilan kalori. Bagi seorang bayi contohnya, susu ibu adalah makanan yang lengkap untuk perkembangan bayi tanpa mengambil makanan lain sehingga umur bayi itu berusia 2 tahun. Tapi dengan syaratnya, ibu yang menyusu hendaklah memastikan pemakanan yang diambil memenuhi nutrisi zat yang diperlukan agar bayinya menerima zat yang sama melalui susu ibu. Manakala bagi kanak-kanak, mereka memerlukan lebih kalori kerana mereka dalam proses untuk membesar dan mengalami pertumbuhan yang pesat. Bagi bayi dan kanak-kanak, metabolisme mereka tinggi dan mereka memerlukan lebih banyak kalori. Bagi orang dewasa pula, pengambilan kalori boleh membantu mempertahankan kesihatan yang baik dengan mempertahankan keadaan gizi. Pengambilan kalori oleh orang dewasa bertujuan untuk mengawal daripada terkena penyakit yang berkaitan dengan amalan pemakanan mereka. Dan seterusnya, bagi orang tua atau warga emas, jumlah otot mereka semakin berkurangan dan lemak membentuk sebahagian daripada berat badan. Metabolisme juga akan berkurangan perlahan dan semula jadi. Jadi, keperluan kalori juga akan berkurang. Faktor kedua ialah jantina. Jantina bermaksud perbezaan pengambilan kalori antara lelaki dan perempuan. Bagi lelaki, mereka memerlukan lebih kalori kerana metabolisme mereka lebih tinggi berbanding dengan perempuan. Lelaki selalunya tidak mempunyai lemak yang banyak berbanding dengan wanita. Mereka juga ada lebih banyak otot dibandingkan dengan wanita seusia dan yang sama berat dengan mereka. Oleh itu, lelaki memerlukan lebih kadar asas metabolik dan membakar lebih banyak kalori berbanding dengan wanita. Faktor ketiga ialah aktiviti fizikal. Melakukan aktiviti fizikal mengikut umur iaitu kanak-kanak, remaja, dewasa mendorong pembakaran lebih banyak kalori. Contoh yang lebih mudah, bagi mereka yang bekerja sebagai buruh binaan, pekerja ladang atau penternak, mereka memerlukan lebih kalori kerana pekerjaan mereka memerlukan penggunaan tenaga yang lebih tinggi berbanding dengan individu yang bekerja di pejabat. Oleh itu, bagi golongan dewasa, mereka disarankan melakukan senaman atau aktiviti fizikal yang berintensiti sederhana sekurangnya selama 30 minit untuk 3 kali seminggu untuk pembakaran kalori dan mengekalkan tahap kecergasan dan kesihatan yang baik. Faktor yang terakhir ialah fisiologi. Bagi mereka yang memiliki saiz badan lebih besar, maka keperluan kalori mereka lebih tinggi berbanding dengan mereka yang memiliki saiz yang lebih kecil. Ini kerana tenaga yang diperlukan terpaksa menampung berat badan semasa bergerak atau melakukan aktiviti. Selain itu, otot juga perlu membakar lebih banyak kalori berbanding lemak. Jadi, semakin banyak otot yang anda miliki, semakin tinggi kadar asas metabolik. Diet seimbang, hidup lebih riang. Seterusnya, mari kita lihat jadual keperluan kalori bagi remaja perempuan dan lelaki yang berusia 13 hingga 15 tahun. Bagi pelajar lelaki, mereka memerlukan antara 1930 hingga 2760 jumlah kalori. Ini bergantung kepada tahap aktiviti fizikal mereka, sama ada mereka kurang aktif, sederhana aktif, aktif dan sangat aktif. Manakala bagi remaja perempuan yang berumur 13 hingga 15 tahun, mereka memerlukan antara 1580 hingga 2260 kandungan kalori sehari, juga mengikut tahap aktiviti fizikal, sama ada mereka kurang aktif, sederhana aktif, aktif atau sangat aktif. Baiklah pelajar, mari kita lihat
apa itu menu makanan? Menu makanan ialah susunan makanan yang diambil oleh seseorang individu setiap hari dan haruslah terdiri dari pelbagai jenis makanan dalam jumlah dan nisbah yang sesuai supaya nutrien mereka lengkap. Ini kerana ianya penting bagi memelihara dan memperbaiki sel tubuh serta merangkumi pertumbuhan dan perkembangan seseorang individu. Untuk merancang menu makanan, kita bolehlah merujuk Piramid Makanan Malaysia sebagai panduan asas. Berikut ialah contoh menu makanan bagi remaja sederhana aktif mengikut sajian, menu makanan, kalori dan jumlah kalori. Berdasarkan jadual, remaja ini memilih beberapa jenis makanan untuk suapan pagi, minum pagi, makan tengah hari, minum petang dan makan malam. Pemilihan menu boleh diubah mengikut panduan kalori yang ditetapkan. Panduan nilai kalori ini boleh dilihat dalam buku Panduan Nilai Kalori 200 Jenis Makanan di laman web Kementerian Kesihatan Malaysia. Tubuh manusia memerlukan kalori untuk menjana tenaga. Namun, masalah akan timbul sekiranya kuantiti kalori yang diambil terlalu banyak dan tidak dibakar. Apabila makanan terlalu banyak dan ini menyebabkan jumlah kalori melebihi keperluan yang sepatutnya tubuh anda perlukan, maka makanan tersebut akan bertukar menjadi lemak yang tersimpan dalam badan sekiranya tidak dibakar atau bersenam. Inilah penyebab berat badan bertambah dan ianya sangat bahaya untuk kesihatan. Pelbagai penyakit yang bakal dihidapi oleh individu yang mengambil kalori secara berlebihan. Antaranya ialah obesiti. Obesiti ialah masalah berlebihan berat badan. Secara amnya, lelaki dengan lemak badan lebih daripada 25% dan wanita dengan lemak badan melebihi 35% adalah dianggap sebagai obesiti. Bagaimana untuk mengklasifikasikan berat badan? Cara terbaik ialah dengan mengetahui indeks jisim badan yang ideal, iaitu BMI. Risiko penyakit kedua ialah diabetes. Bagi mengelakkan penyakit diabetes, kita perlu kurangkan pengambilan gula dalam makanan dan minuman kita. Yang ketiga ialah hipertensi, iaitu tekanan darah tinggi. Dan yang keempat, sesetengah kanser, contohnya kanser prostat. Dan yang kelima, penyakit jantung. Apabila kolesterol meningkat, maka kita akan mudah terkena serangan jantung. Sebagai penutup kepada sesi pengajaran cikgu, satu pesanan dari cikgu. Makanlah mengikut keperluan kita dan keraplah melakukan aktiviti fizikal. Timbang berat badan secara berkala, pilihlah aktiviti yang sesuai mengikut kemampuan. Dan ingat, kita adalah apa yang kita makan. Sekian dahulu dari cikgu untuk kali ini. Semoga semua pelajar dapat memahami dan menguasai topik yang telah cikgu ajarkan sebentar tadi. Sehingga kita berjumpa lagi di lain sesi. Assalamualaikum dan sekian, terima kasih.